Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, amma ba'd. Menyambung kembali ingatan mesra dan ingatan kasih sayang berkenaan dengan zikir dan fikir. Disebut dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah an Abi Hurairah qala inna ahlas sama' la yarawna buyuta ahli zikir tudhi'u lahum kama tudhi'ul kawakibu li ahli al-ard. Sesungguhnya penduduk di langit melihat rumah-rumah yang di dalamnya ada ahli zikir, dia menerangi dengan barakah zikir itu, menerangi zikir itu akan penghuni rumah tersebut. Seperti mana bintang-bintang yang ada di langit bercahaya bagi penduduk yang ada di bumi. Jadi maknanya sebagaimana kita penduduk-penduduk di bumi ini melihat bintang-bintang yang ada di dada-dada langit sana bercahaya, maka begitulah para malaikat, penduduk ahli langit di dunia sana melihat rumah-rumah yang di dalamnya ada zikrullah. Rumah-rumah itu seolah-olah seperti bintang-bintang yang bercahaya. Sebagaimana kita lihat, kita di bumi melihat adanya bintang yang bercahaya di langit sana, maka begitulah penduduk-penduduk langit melihat rumah-rumah di atas muka bumi ibarat bintang-bintang yang ada di langit. Subhanallah. Itulah tentang kemuliaan orang yang di dalam rumahnya penuh dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan juga pernah disebutkan dalam hadis mengatakan zainu buyutakum bis salah wa qiraatil Quran. Hiasilah rumah kamu dengan solat. Solat di sini kata syarah hadis ialah merujuk kepada solat sunat. Banyakkan, hidupkan, hiaskan rumah-rumah kita dengan perbanyakkan dengan sembahyang sunat, wa qiraatil Quran, dan juga dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Semoga rumah itu dipenuhi dengan keberkatan, dan rumah itu moga-moga akan ada cahaya, ada nurnya, yang dilihat oleh penduduk-penduduk langit di atas sana. Kemudian disebut dalam kitab Hilyatul Awliya daripada Hasan Abi Razin telah berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah bertanya kepada Al-Hasan bin Abi Razin? Ala adullu hadzal amri alladhi tusibu bihi khairad dunya wal akhirah. Tidakkah mahu aku tunjukkan kepada engkau di atas perkara yang atas perkara yang pokok, perkara yang asas, yang mana perkara itu akan memberikan kebaikan kepada kamu di dunia, apatah lagi kebaikan di hari akhirat. Maukah aku tunjukkan kepada kamu perkara yang boleh memberikan kamu kebaikan di dunia dan di akhirat? Jawabnya, alaika bi majalisi ahli zikir, iaitulah kamu biasakan duduk di majlis-majlis di dalamnya menyebut Allah Subhanahu wa taala, zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala, mengingati tentang akhirat, mengingati tentang keadaan kita, mengingati apa juga perkara tentang akhirat secara umumnya. Maka disitulah ada kebaikan untuk mereka yang hadir, yang berada dalam majlis-majlis zikir, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khalauta, dan apabila kamu bersendirian, kata Rasulullah, wa idza khalauta, apabila kamu bersendirian, faharrik lisanak, maka gerakkan lidah engkau.
Mastata' barang yang engkau kuasa, bizikirlah dengan kita berzikir. Jadi apabila kita berada bersendirian, maka gerakkan faharrik lisanak, gerakkan lidah engkau, mastata' sekadar yang kamu termampu, berzikirlah untuk berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masa kita bersendirian itu baiklah ya, kita isikan dengan gerakkan lidah kita untuk ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita tak dapat ingat sepenuhnya, sekurang-kurangnya hati kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu lalu di taman-taman syurga, kata Nabi, ya, farta'u, maka hendaklah kamu duduk, singgahlah, duduklah bersama. Qalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Ya. Ya, Rasulullah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu lalu ya di taman-taman syurga, kata Nabi, farta'u, duduklah, joinlah sekali, ya, bersama-samalah dengan mereka. Lalu sahabat pertama bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga? Qala, ya, hilaquz zikr, iaitu halaqah, kelompok-kelompok berzikir. Maknanya, idza baratum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu berada lalu di taman-taman syurga, kata Nabi, farta'u ay kunu dza, jadikan diri kamu sebahagian daripada orang yang berzikir bersama-sama mereka. Wala takunu sakitin, jangan kamu duduk diam sahaja. Ya, hendaklah kamu join sekali bersama-sama dengan ahli zikir, bersama-sama zikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Idza maratum bi jama'atin yazkurunallah. Ya. Syarah hadis mengatakan, apabila kamu lalu, ya, ada sekelompok, sebahagian orang duduk berkumpul berzikir kepada Allah, baik namanya selawat, baik mereka sedang baca Yasin keumpamanya, baik mereka sedang bertahlil keumpamanya, ya, kamu lalu dalam jemaah mereka yang sedang berzikir kepada Allah tu, ataupun mungkin mereka muzarahkan ilmu keumpamanya, fazkurullah antum aidan, maka hendaklah kamu juga sama-sama berzikir kepada Allah, muwafaqatan lahu, biar kamu bersama-sama dengan ya mereka-mereka yang sedang berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Fa innahum, kana sesungguhnya mereka jamaah, kelompok yang sedang berzikir kepada Allah itu ialah fi riyadil jannah, seolah-olahnya berada di dalam taman-taman syurga. Subhanallah. Ya, itulah nak ceritanya kelebihan ya duduk dalam majlis zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada Mujahid berkata, masih lagi disebut dalam kitab Hilyatul Awliya, ya, ma min maitin yamutu illa urida alaihi ahlu majlisih. Ya, tidak seorang mayat pun yang mati kecuali akan didedahkan ke atasnya siapakah ahlu majlis, ahli majlis dia. Ya, semasa dia hidup dahulu, dia suka duduk dalam majlis yang macam mana, maka itulah yang akan didedahkan, dibentangkan ke atasnya. Ya. An Mujahid daripada qala berkata, ma min mayyitin yamutu illa urida alaihi ahlu majlisih. Ya. Tidak mati seseorang mayat itu mati, melainkan akan dibentangkan, akan didedahkan, dibentangkan ke atasnya ahlu majlisi, akan ahli majlis dia. Dulu masa dia hidup, dia banyak duduk dalam majlis yang macam mana? Ya, yang sembang-sembang kosong ke? Ya, majlis zikir ke? Duduk dalam majlis ilmu ke? Majlis lara ke? Ahli majlis maksiat ke? Atau bagaimana? In kana min ahli zikir, maka jika sekiranya mayat itu, orang yang mati itu di kalangan ahli zikir, famin ahli ay fahuwa, maka dia itu adalah min ahli zikir, di kalangan ahli zikir. Subhanallah. Wa in kana min ahli lahwi,
Maka jika sekiranya mayat itu di kalangan ahli lahwi, di kalangan orang yang ahli lahwi ni orang yang leka, lalai, duduk sembang-sembang kosong tanpa ada faedah umpamanya, duduk dalam majlis yang lara maksiat umpamanya, famin ahlillah fahuwa, maka mayat itu min ahli lahwi, di kalangan ahli lawa ataupun ahli yang lalai leka daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Subhanallah. Begitulah suasana kita besok bila selepas kita mati. Gambarannya sudah ada di dunia ini. Kalau di dunia ini kita bersama dengan orang-orang yang sering berzikir ingat pada Allah, maka kita akan dibentangkan, akan dilintangkan, akan dipamerkan kepada kita. Ini dia, rakan semajlis, rakan yang kita berduduk bersama-sama semasa kita hidup di atas dunia. Baik. Qala Luqmanu libnihi, telah berkata oleh Luqman, Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, ya bunayya. Orang Arab bila panggil anak dengan ya bunayya, mana panggilan yang sangat manja lah. Kalau kita orang Melayu, kita macam mana? Wahai anak, wahai buah hatiku, macam itulah ibaratnya. Wahai intanku, payungku, wahai anak kesayanganku, wahai kemanjaanku. Itu perkataan seorang ayah kepada anak, wahai anakku. Dia kata apa? Ya bunayya, inna mathala ahli zikir wal ghaflah kamathalin nuri wal zulmah. Ringkas saja perkataan Luqmanul Hakim. Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya perumpamaan, perbandingan ahli zikir dengan ahlul ghaflah, dengan orang yang lalai tak mau berzikir ingat pada Allah itu, macam mana perumpamaannya? Wahai anakku, sesungguhnya perumpamaan, perbandingan orang yang ahli zikir dengan orang yang ahli ghaflah, dengan orang yang lalai tidak mau berzikir ingat pada Allah, kamathalin nuri wa zulmah, iaitulah seumpama bandingnya seperti cahaya dengan kegelapan. Lain, seperti nur, cahaya, wa zulmah, dan kegelapan. Benarlah sebagaimana disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Itu natijah dia. Itu antara lain yang diperolehi oleh orang yang banyak berzikir, termasuk dalam zikir itu bertasbih kepada Allah pagi dan petang, bersolat seumpamanya. Dengan barakah zikir itu Allah sebut Quran, liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala akan keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi orang yang mereka yang berzikir, Allah Ta'ala akan limpahkan kepada dalam hati nur cahaya. Cahaya zikrullah, cahaya tauhid, cahaya ihsan, cahaya ma'rifatullah, cahaya kasih Nabi, cahaya cinta ilahi dengan barakah zikrullah yang dizikirkan. Itulah perbezaan antara orang yang berzikir dengan mereka yang tidak berzikir. Jadi itulah beberapa yang dapat dikongsikan bersama pada kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah memberikan suatu inspirasi, semangat kepada kita semua agar rajin kita untuk mengisi masa-masa yang ada supaya tidak berlalu begitu sahaja. Kita mengakui bahawa kita tidak mampu sebenar-benarnya untuk sepanjang masa untuk berzikir, akan tetapi biar ada, kita mendisiplinkan diri kita, biar ada masa dan ketikanya untuk kita berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masa itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Supaya masa itu tidak rugi, maka kita isilah antara lain dengan kita berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya kepada kita semua. Sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.